Ya, kita sedia maklum bahawa persidangan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 telah pun melabuhkan tirainya dan kita menjadi tuan rumah setelah 22 tahun. Kita kali pertama menjadi tuan rumah pada tahun 1998 dan sudah pastinya banyak intipati penting yang ingin kita kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia mengenai APEC 2020 ini dan juga hala tujunya selepas ini. Dan bagaimana penting dari segi beroperasi dalam norma baru APEC 2020, kita juga ingin bincangkan dari segi hala tuju ke hadapan bersama Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid yang merupakan pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam INSIAF. Kali terakhir saya jumpa Prof bulan 2 dulu Prof ya bercerita tentang ekonomi dan juga politik. Jadi bercakap dengan lebih skala lebih besar lagi APEC ini, Prof, yang kita dapat saksikan perkembangan sebelum ini. Apa kesimpulan Prof? Okey, terima kasih Zaliha, terima kasih Menawar. Good to be back in the studio. APEC baru saja melabuhkan tirainya. So, sudah tentu ramai yang tertanya apakah hala tuju. Pertama sekali, kita kena faham apa itu APEC. APEC bukanlah blok ekonomi atau blok perdagangan. APEC adalah kerjasama serantau negara-negara Asia Pasifik. Apa yang penting, negara Malaysia menjuarai APEC kali ini setelah 22 tahun kali terakhir. Dan kita menjuarai dengan tema berkongsi kemewahan, berkongsi kemakmuran. Maksudnya kita tidak mahu ada negara yang ketinggalan. Kita tidak mahu ada rakyat yang ketinggalan. So, semua negara yang datang pada summit kali ini, kesemuanya bersetuju. Tempias COVID-19 kena kepada semua negara di dunia. Dia bukannya eksklusif kepada satu-satu negara. Dan semua negara bersetuju bahawa untuk bangun kembali daripada krisis kesihatan yang telah menjadi krisis ekonomi sekarang adalah dengan cara bekerjasama. Jadi APEC kali ini telah datang dengan satu resolusi yang dipanggil Kuala Lumpur Declaration 2020 bersama visi yang dipanggil Putrajaya Vision 2040 untuk mencapai apa yang kita menjuarai, berkongsi kemakmuran sesama negara Asia Pasifik. Visi Putrajaya 2040 ini ianya untuk menggantikan Matlamat Bogor yang telah pun tamat tempoh matangnya. Mungkin kita boleh memberi pemahaman kepada penonton Selamat Pagi Malaysia apakah antara intipati dalam visi tersebut dan apa yang ingin dicapai. Okey, satu soalan yang menarik Munawar. Pertama sekali visi ini dia bertunjangkan kepada 3 paksi. Iaitu yang pertama kita panggil pelaburan dan perdagangan, yang kedua inovasi dan digitalization, dan yang ketiganya pertumbuhan ekonomi yang mapan dan lestari. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ketiga-tiga ini saling berkait. Apa yang negara ini ingin capai atau negara-negara ini ingin capai dalam kerjasama ekonomi serantau ini kita mempunyai 21 negara. Apa yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang mapan dan lestari pada jangka masa panjang. Bagaimana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mapan dan lestari adalah dengan bekerjasama, iaitu membuka pintu-pintu perdagangan dan pelaburan agar perdagangan dapat pelbagai hala tanpa sebarang halangan, baik tarif, baik non-tarif. Dan ini dapat dimoderatkan atau difasilitatekan oleh teknologi. Itu bahagian innovation dan digital. Jadi innovation dan digital menjadi facilitator kepada pelaburan dan perdagangan untuk mengalir masuk antara negara, dan ini akan memastikan ekonomi kita mapan dan lestari pada jangka masa yang panjang. Tapi kita harus ingat, APEC adalah forum. Jadi apa saja perjanjian dalam APEC ini dia non-binding. Dia lebih kepada sifat amanah, sifat trust sesama negara. Jadi bagaimana nak gauge keberkesanan bila mana tidak ada komitmen yang diletak ataupun accountability diletak? Okey. Di dalam untuk gauge accountability dan sebagainya harus ada satu pelan perancangan dan timeline. Maksudnya sekretariat yang dilantik selepas daripada 6 bulan harus melihat kembali sejauh mana kita telah bergerak, apa yang telah kita capai, apakah halangan-halangan yang ada, bagaimana untuk menghapuskan halangan ini. Kita tidak perlu menunggu sampai ke APEC 2021 di New Zealand. Sebab kalau kita tunggu sampai situ mungkin dah terlewat. Jadi kita harus ada suku tahun, half year, dan kita harus kaji dan melihat adakah negara-negara yang berjanji dahulu ketika APEC 2020 melaksanakan kata mereka, janji mereka. Maka pelaksanaan dan pemantauan itu harus dilakukan dengan begitu jitu.
Kata kunci yang digunakan tadi ialah kemakmuran bersama, dan bagaimana ianya dikaitkan dengan deklarasi Kuala Lumpur 2020 dan juga visi Putrajaya 2040, dan kita memberi fokus kepada kemakmuran dan kesejahteraan bersama antara dalam kalangan negara anggota dan juga khususnya dalam negara kita Malaysia. Okey. Untuk negara kita, kita ada apa yang kita panggil Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Ya. Juga mempunyai aspirasi yang sama. Dan kini kita mempunyai Putrajaya Vision 2040 yang mempunyai hasrat yang sama tapi pada skala yang lebih besar. Apa yang kita perlu adalah inklusif. Kita nak maju, kita nak menjadi negara berpendapatan tinggi, kita nak menjadi rantau berpendapatan tinggi. Tetapi kita tidak mahu pendapatan ini hanya dikongsi oleh sekelompok ataupun segelintir negara. Dalam negara konteks Malaysia, kita tak mahu segelintir kekayaan ini hanya dikongsi oleh sekumpulan manusia yang kecil yang berada di atas dan jurang pendapatan bertambah. Ini yang kita nak pastikan bahawa kemakmuran itu adalah diagihkan secara saksama. Apabila kita kata saksama, maka sudah tentu kita perlu memberi bantuan kepada rakyat Marhain yang di B40 ini untuk mereka bangun dengan lebih laju lagi untuk mengejar dan merapatkan jurang pendapatan ini. So perkataannya inklusif. Inklusif maksudnya tidak ada yang ketinggalan. Bila kita kata tidak ada yang ketinggalan, ianya satu perkataan yang agak besar. Tidak ada yang ketinggalan maksudnya golongan berpendapatan rendah tidak ada yang ketinggalan, tidak ada bangsa yang ketinggalan, tidak ada ras yang ketinggalan. Itu maksud inklusif. Kalau retract balik beberapa langkah ke belakang, Matlamat Bogor yang telah capai tahap matang, yang juga yang dinilai sebagai terlalu berfokus kepada perdagangan dan juga perniagaan dan sebagainya. Dalam situasi sekarang, aspek pandemik ini merupakan satu yang dilalui oleh semua negara yang masih lagi tercari-cari apakah solusi terbaik. US saja 255,000 yang kehilangan nyawa. Vaksin ini juga dibawakan dari segi persetujuan negara bersama. On paper memang nampak cantik, Prof, ya. Tapi dari segi keutamaan itu bagaimana barangkali supaya memastikan kebersamaan inklusif itu tadi dipraktikkan sepenuhnya, bukan superpower dapat dulu diikuti negara-negara yang agak powerful, baru yang belakang-belakang naik nanti. Okey, itu kita kata selalunya kita ni marvelous dalam membuat perancangan. Kita selalu bangga dan war-warkan kata kita telah mencapai kata sepakat, kita akan bergerak ke hadapan, ini adalah perancangan. Tetapi pemantauan dan pelaksanaan itu yang amat kurang. Bukan saja untuk negara kita, tetapi juga untuk serantau. Bak kata kita di ASEAN sendiri pun kita ada beberapa visi yang belum tercapai. Sebalik kepada perdagangan tadi, ini bukan satu masalah yang baru. Masalah ini dah timbul agak lama. Dalam WTO pun kita kata kita nak menjadikan dunia ini sebagai satu zon bebas. Kita kata kita nak menghapuskan tarif, menghapuskan cukai, mengulangkan halangan baik bentuk tarif atau non tarif. Tapi masalahnya bila perunding-perunding ini balik ke negara masing-masing, mereka menghadapi tekanan. Bagaimana untuk melindungi industri kecil sederhana di dalam negara? Kalau awak hapuskan tarif, industri kecil ini akan orang kata terkesan. Maka dia slowly abandon that idea. Sebab tu saya kata setiap kali satu visi, satu deklarasi dijalankan, dia harus dikembarkan dengan pelan pelaksanaan dan pelan pemantauan. Dan pelaksanaan dan pemantauan ini harus diwar-warkan kembali. Integriti itu utama. So, selepas ini saya harap Sekretariat APEC akan bekerjasama mungkin pada suku pertama tahun hadapan. Kita telah melakukan deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 2020 dan kita ingin melaporkan kemajuan pada tahun 2021 suku yang pertama. Kita telah mencapai 10%. Di mana kita mencapai? Kita telah membantu negara-negara sekian dan sebagainya. Macam report card? Macam report card. Tapi report card ni bukan saja diberikan kepada pemimpin, tetapi harus diberikan kepada rakyat-rakyat negara ini. Jadi kita boleh menilai. Sebalik kepada vaksin tadi, serupa juga kita mempunyai satu agreement dipanggil di bawah COVAX, di mana semua negara harus menikmati
Tapi dikhawatiri negara-negara kuasa besar mungkin akan memonopoli untuk keperluan. Jadi harus dipastikan bahawa pemberian vaksin ini atau pengagihan atau pengedaran vaksin ini dilakukan mengikut rasio penduduk. Maksudnya negara yang mempunyai penduduk sekian-sekian, 10% penduduk dia diberikan vaksin. Jadi itu yang kita maksud inklusif, sama rata, saksama. Cantik penjelasan daripada Prof. Dan kita sedia maklum Prof, persidangan APEC ini dianggotai oleh 21 buah anggota negara dan ianya disertai oleh negara yang membangun, negara maju, ekonomi besar seperti Amerika, China dan Jepun dan juga negara-negara yang sedang membangun. Bagaimana kita melalui deklarasi yang telah dicapai, visi yang telah dipersetujui, bagaimana kita ingin menyelarikan perbezaan latar belakang ekonomi ini untuk kita sama-sama tumbuh berdaya saing dalam ekonomi semasa ini? Memang setuju, saya setuju kata kita mempunyai ekonomi superpower, kita mempunyai Amerika di dalam itu, kita mempunyai ekonomi-ekonomi membangun seperti Malaysia, Vietnam dan di Amerika Latin kita mempunyai Chile di sebelah sana. Kita jangan lupa summit atau persidangan sebelum ini dilakukan di Chile. Di sini saya kata apabila kita kata adil, dia berbeza dengan saksama. Bila kita kata adil, mungkin kita kata setiap negara memerlukan RM10. Tapi bila kita kata saksama, itu berbeza. Negara yang kurang membangun diberikan mungkin RM20. Negara yang membangun diberikan RM10. Itu baru saksama. Jadi negara-negara yang kurang membangun ataupun tengah membangun ataupun tidak membangun lagi, ini harus diberikan tumpuan dahulu agar dia dapat mengejar negara-negara maju. Sebab kalau kita memberikan dengan sama adil, apa yang akan berlaku? Jurang akan bertambah besar. Jadi di sini berlakunya keberanian dan juga kita panggil inovatifnya sekretariat ini untuk menjustifikasikan kenapa bantuan yang besar harus diberikan kepada negara yang membangun agar mereka dapat duduk sama tinggi dengan negara-negara yang maju. Tapi bila Prof, itu secara idealnya itulah yang kita mahukan. Tapi malangnya bila mana kalau US dengan China bergaduh sekalipun dari segi ekonomi ada perselisihan, impaknya kepada sekeliling. Jadi sebagai kita dalam keadaan buffer. Jadi bagaimana untuk negara yang tidak mahu tapi tidak juga superpower, Malaysia mengimbangi situasi ini dan bagaimana peranan ini dibawakan dalam menjadi tuan rumah APEC tahun ini? Zalia, sebab tu kita kata kenapa benda ini terjadi? Sebab selepas sesuatu sidang, sesuatu summit, sesuatu perjumpaan, sesuatu forum, tidak ada kesinambungan. Kita terpaksa menunggu sehingga sidang yang satu lagi baru dibincangkan apa yang berlaku. Tapi cuba bayangkan kalau sekretariat ini bergerak secara proaktif, maksudnya dia memberikan report card setiap sukuan, maka kita dapat tackle masalah ni di awal. Macam contoh di Bogor. Kenapa kita dia gagal? Sebab tidak ada pemantauan, tidak ada pelaksanaan yang tepat, tidak ada timeline, tidak ada agensi yang diberikan amanah dan tanggungjawab dan sebagainya. Sebab itu saya kata, ini kita panggil Social Impact Indicator Report. Begitu juga dalam negara Malaysia pun, baik di bajet 2020 ataupun di dalam SPV 2030, Social Impact Indicator Report ni amat utama. Sebab dia harus mengukur siapa yang menerima manfaat, banyak mana yang dia menerima manfaat, bagaimana dia dibantu, bagaimana dia boleh maju dan sebagainya. Sekarang ni bila keluar sesuatu sidang, sesuatu bajet, sesuatu apa, kita war-warkan, kita berjaya mencapai kerjasama, kita akan maju ke depan di sini. Dan kita terpaksa menunggu sidang satu lagi. Apakah kita terpaksa menunggu sehingga 2021 pada sidang New Zealand, baru kita nak melihat balik dan baru kita perasan kita dah ketinggalan. Prof, bagaimana kita ingin melihat dalam deklarasi dan persidangan yang diadakan selama ini peningkatan minat dalam kalangan perniagaan dan institusi pelaburan yang mencapai ke arah matlamat pembangunan lestari SDG dan bagaimana kita untuk memantapkan perkara ini dalam DNA perniagaan pelaburan dan juga ruang ekonomi semasa untuk kita melahirkan ataupun mewujudkan persekitaran ekonomi yang mampan dalam situasi global sekarang ini. Okey. Apabila kita melihat SDG itu sendiri, Sustainable Development Goals, ataupun kita kata matlamat yang lestari. So dalam SDG sendiri itu, antara SDG yang utama adalah tiada kemiskinan, merapatkan jurang pendapatan, memastikan kesemuanya memperolehi hak-hak asas seperti pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Ini hanya dapat dilakukan jika golongan yang terjejas diberi peluang dan diberi bantuan. Sebagai contoh,
di dalam kita mengejar inovasi dan digitalization, kita harus faham bahawa yang menerima manfaat yang besar adalah golongan yang mampu. Ya. Sebab mereka mempunyai ruang dan peluang dan juga mempunyai peralatan. Jadi bagaimana kita nak melibatkan golongan marhai ini untuk mendapat inovasi atau digitalization? Kita harus bantu mereka. So begitu juga kalau kita lihat bajet 2021, sejumlah yang besar diperuntukkan untuk infrastruktur, jaringan internet dan sebagainya. Ini semua adalah komplement untuk mencapai matlamat jauh. Macam Munawar kata tadi, untuk memastikan Sustainable Development Goal yang dilakukan oleh United Nations secara besar, konsepnya masih sama. Pengagihan yang saksama. Ya. Bantuan yang bersasar. Selalunya apabila perkataan subsidi diucapkan, selalu orang rasa macam subsidi ini satu perkataan yang kurang baik. Ya. Dia kata mentaliti subsidi. Ya. Tak, subsidi itu sebenarnya kalau dilakukan secara baik dan bersasar, dia adalah satu yang murni. Ya. Sebab dia akan merapatkan jurang pendapatan, dia akan memastikan bahawa kita semua berkongsi kemewahan dan kemakmuran. InsyaAllah. Melihat dalam skala jauh dengan kejayaan Malaysia menjadi tuan rumah APEC untuk tahun ini, political will dalam negara pula, Prof, bagaimana pandangan Prof tentang pentingnya para pemimpin kita mengenepikan kepahaman politik mereka supaya mereka bersatu dan memastikan kesaksamaan itu berlaku di Malaysia terlebih dahulu. Satu soalan sensitif, tapi saya suka soalan-soalan sebegini sebab niat kita adalah untuk membantu negara. Niat kita untuk membantu rakyat, niat kita untuk berkata yang benar walaupun itu pahit. Ya. Politik negara kita ni harus lebih matang. Ya. Ahli-ahli politik, pembuat polisi harus kita kata mengembeling tenaga bersama untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kendiri, insya-Allah. InsyaAllah. Itu antara perbincangan kita mengenai APEC 2020 dan hala tujuannya selepas ini. Sekarang ini, Zaliha, kita ingin ucapkan terima kasih kepada Prof Sudi berkongsi atas ruang ini dan